Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-11 siri Ultraman Blaza. Bagi sesiapa yang masih lagi belum menonton, korang boleh tonton kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. So sebelum ni aku dah buat episod yang ke-10. Sekarang ni aku nak buat episod yang ke-11 pula. Walaupun episod 11 tu orang kata apa dah berlalu 2 minggu yang lepas, lebih 2 minggu yang lepas. Tapi seperti mana yang aku ceritakan dalam video aku yang aku ulas pasal episod ke-10, aku ada masalah kesihatan sikit dengan kerja yang sangat banyak. So aku tak ada masa untuk buat video. Tapi sekarang ni ada masa sikit. That's why dalam minggu ni keluar terus. Episod 10 ada, episod 11 ada. Lepas ni akan datang episod yang ke-12 pula aku akan ulas. So kita mulakan untuk apakah yang telah berlaku dalam episod ke-11 siri Ultraman Blaza. So dalam episod ke-11 siri Ultraman Blaza ni, kita boleh tengok episod ke-11 ni dimulakan dengan menunjukkan tentang flashback semula tentang apa yang dah berlaku dalam episod yang ke-10, di mana dalam episod ke-10 tu kita boleh tengok ada konflik dalaman yang berlaku antara Ultraman Blaza dan juga Captain Gento. Dan kejadian itu telah menyebabkan ahli pasukan SCAD sendiri pun diorang dah timbul keraguan terhadap Ultraman Blaza, dan diorang ada antara diorang yang merasakan bahawa Ultraman Blaza tu dah tak boleh dianggap sebagai orang kata apa, kawan. Mungkin ada yang dah anggap Ultraman Blaza ni sebagai musuh sebab dia cuba melindungi raksasa Demagao pada episod yang ke-10. Kemudian pada waktu tu juga ditunjukkan yang ada satu meteorite yang telah memasuki, orang kata apa, yang cuba nak memasuki ke dalam bumi, dan 30 jam akan datang benda tu memang akan betul-betul sampai kat bumi lah. Dan kemudian pihak JGF telah mengenal pasti bahawa meteorite tu kemungkinan besar adalah raksasa. Jadi JGF telah mengarahkan pasukan SCAD supaya untuk bersiap sedia menghadapi kedatangan meteorite yang dikatakan raksasa tu lah. Okey, pada waktu tu juga kita boleh tengok Teruaki dia pergi tanya dekat Captain Gento sama ada apakah pandangan Captain Gento terhadap Ultraman Blaza. Adakah Ultraman Blaza tu kalau dia muncul, kita boleh anggap dia sebagai orang kata apa, sahabat, kawan, rakan seperjuangan, ataupun sebenarnya dia memihak kepada raksasa. Tapi Captain Gento kata kita play along saja. Maksudnya apa yang nak jadi, jadilah. Sebab Captain Gento pun tak boleh bagi tahu jawapan sebab dia pun tak faham apa sebenarnya yang sedang berlaku antara dia dan juga Ultraman Blaza. Okey, kemudian meteorite yang asalnya dah ada kat luar bumi, okey, dah masuk ke dalam bumi. Pasukan GGF dah cuba buat macam-macam, serang guna peluru berpandu apa semua dan sebagainya, tapi satu pun tak bagi sebarang kesan kepada meteorite tersebut. Dan bila masuk je ke dalam bumi, Earth Garen yang dah bersedia untuk menyerang meteorite tu, okey, dia pun tembak menggunakan pancaran laser daripada Earth Garen, tapi meteorite itu boleh mengelak serangan pancaran laser yang dilepaskan oleh Earth Garen. Dan pada masa tu memang semua orang terkejut sebab diorang tak sangka yang meteorite itu boleh mengelak. Dan lepas tu meteorite itu mendarat dengan selamat kat bumi. Dan akhirnya kita dapat tengok yang meteorite itu sebenarnya adalah seekor raksasa yang bernama Jebalga. Apa benda nama Jebalga ke Gebalga ke, aku tak tahu sebutan sebenarnya apa. Aku dah ingat lupa Kita sebut Jebalga lah ke Gebalga, mana satu pun tak tahu kan. Okey, rupanya Gebalga nak sebut nama raksasa ni pun tak tahu mana satu yang betul. Jebalga. Okey, rupanya raksasa Jebalga. Dan raksasa Jebalga ni adalah raksasa jenis raksasa elektromagnetik. Maksudnya dia ada kuasa elektromagnetik. Jadi Earth Garen pun Captain Gento pun mengarahkan
Anri yang pada masa tu dia dan Anri berada dalam Earth Garen. Captain Gento pun mengarahkan Anri untuk menyerang Jebalga menggunakan orang kata apa, close combat mode. Maksudnya dia tanggalkan semua senjata pada Earth Garen dan lawan secara orang kata apa, close combat lah. Bertumbuk lah, senang cerita. So bila Earth Garen lawan bertumbuk dengan Jebalga tu, memang nampaklah tak memberi sebarang kesan langsung kepada Jebalga tu. Sebab Jebalga tu dia punya badan dia tu, dia punya luar kulit dia tu memang liat, memang kuat. Dan kemudian bila dah serangan Earth Garen ni tak menjadi, tiba-tiba Jebalga mengeluarkan dia punya kuasa elektromagnetik dan pada waktu tu Captain Gento pun bagi tahu cepat-cepat kepada Anri Minami supaya patah balik dan larikan diri supaya tak termasuk dalam medan elektromagnetik yang sedang dihasilkan oleh Jebalga. Dan masa Earth Garen melarikan diri tu, pasukan orang kata apa, GGF yang masa tu diketuai oleh General Haruno. Lepas tu ada seorang komander ni, orang atasan General Haruno, dia macam terkejut tengok kenapa Earth Garen melarikan diri. Dan benda tu komander tu macam menyatakan rasa tak puas hati dia kepada General Haruno. Sebab General Haruno ni kan ketua untuk SCAD, dia yang cadangkan tubuhkan SCAD kan. Jadi komander tu menyatakan rasa tak puas hati dia kepada General Haruno Tapi General Haruno tu pun tak boleh bagi tahu jawapan kenapa Earth Garen melarikan diri. Tapi seperti mana yang kita tahu, Captain Gento telah mengarahkan Anri Minami supaya bawa keluar Earth Garen supaya tak termasuk dalam medan elektromagnetik yang sedang dibuat oleh pada waktu tu ialah Jebalga. Tapi malangnya Earth Garen tak sempat melarikan diri dan termasuk dalam medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh Jebalga dan menyebabkan seluruh orang kata apa, sistem Earth Garen tidak dapat berfungsi. Dan pada waktu tu Earth Garen dah terbang, akhirnya terhempas masuk ke dalam tasik Dan bila dah tempat masuk dalam tasik, Anri Minami jatuh pensan dan Captain Gento saja yang pada masa tu masih sedarkan diri. So nak tak nak Captain Gento, untuk dia lepaskan diri daripada situ, dia pun bertukarlah menjadi Ultraman Blaza. Tapi sebelum dia nak bertukar tu, dia terflashback balik apa yang telah berlaku sebelum ni. Dia teringat balik konflik yang berlaku antara dia dan juga Ultraman Blaza dalam episod yang ke-10. Tapi dia kata nak buat macam mana, nak tak nak, dia terpaksa bertukarlah menjadi Ultraman Blaza. Dan bila Gento dah bertukar menjadi Ultraman Blaza, berlawanlah Blaza dengan Jebalga tu lah. So bila berlawan dengan Jebalga ni, memang kita dapat tengok Blaza memang agak sukar, orang kata apa, untuk menundukkan, untuk mengalahkan Jebalga ni sebab Jebalga ni macam aku cakap, dia punya badan, dia punya kulit tu memang liat, memang kuat. Dan sampai satu ketika bila Ultraman Blaza ni dia nak serang, dia keluarkan dia punya Spiral Barret dan dia baling ke arah Jebalga. Jebalga dapat keluarkan perisai elektromagnetik dia dan menyebabkan serangan Spiral Barret tu tak memberi kesan langsung kepada Jebalga. Dan kemudian tiba-tiba badan Ultraman Blaza telah dikawal semula oleh Blaza sendiri dan bukan Gento. So masa tiba-tiba Jebalga ni dia berubah menjadi berbola tu, bukan Gento yang elakkan diri badan Ultraman Blaza tu, tapi sebab Blaza dah kontrol badan dia, dia yang tarik badan dia sendiri untuk elakkan diri daripada terkena berbola Jebalga tu Dan kemudian bila Captain Gento dia nak keluarkan lagi Spiral Barret dan nak baling ke arah si Jebalga tu, Blaza sekali lagi kontrol badan dia dan hilangkan Spiral Barret yang ada pada waktu tu di mana bila Jebalga dia nak keluarkan satu serangan elektromagnetik ke arah Ultraman Blaza, Blaza sendiri yang membawa lari badan dia keluar untuk elak daripada terkena serangan yang dilepaskan oleh Jebalga. Sebenarnya aku cerita ni pun aku macam pening juga. Sebab kau bayangkan dalam badan Ultraman Blaza tu ada dua orang.
Satu Blaza sendiri, satu Gento sendiri. So aku nak ceritakan apa yang sedang berlaku dalam badan dia orang tu pun aku jadi pening. So aku takut korang dengar cerita aku ni pun korang pening juga. Okay, tapi itulah aku nak cakap, Blaza dia cuba kontrol semula badan dia sebab dia perasan yang Gento macam tak boleh nak buat satu decision yang tepat. Gento seolah-olah macam tak faham yang kita ni sedang berdepan dengan raksasa yang kuat dan kita tidak boleh buat serangan secara melulu. So Blaza ni dia cuba kontrol badan dia balik supaya dia macam nak kita ambil masa dulu untuk plan, untuk kita fikir macam mana kita nak kalahkan Jebalga ni. Jangan buat serangan melulu. Tapi Gento ni dia suka buat serangan melulu dan dia kalau boleh nak hapuskan Jebalga tu cepat-cepat. Tapi malangnya Jebalga ni terlalu kuat untuk dikalahkan. So sebab itulah si Blaza ni dia terpaksa kontrol badan dia dan bawa lari badan dia pergi sebelum Gento sendiri yang memusnahkan badan dia sendiri. Macam itulah cerita yang sebenarnya yang aku nak sampaikan kat korang. Tapi pada momen tu juga kalau korang perasan, rupanya masa Gento mengarahkan Andre melarikan diri menggunakan Earth Garen tu, rupanya pada waktu tu Blaza dah kontrol badan Captain Gento, tapi mata tak berubah jadi warna biru. Kan ada flashback balik kalau korang perasan kan. Rupanya pada waktu tu Blaza yang kontrol badan Gento sebab Gento pada waktu tu tak boleh buat decision dengan segera. So that's why bila Gento kawal badan Blaza, Blaza kawal balik badan dia supaya melarikan diri, selamatkan diri buat seketika. Bukan cabut lari, bukan jadi pengecut. Tapi pada waktu tu Blaza dapat tahu yang Gento sendiri tak boleh nak kalahkan Jebalga. So Blaza larikan diri, GGF tak dapat buat apa-apa, Skat pun tak dapat buat apa-apa kepada Jebalga. Jebalga pun orang kata apa, stay, masih lagi hidup, masih lagi menjadi satu ancaman kepada penduduk bumi pada ketika itu. Dan episod ke-11 pun tamat macam tu sajalah. Okay, so untuk episod yang ke-11 ni aku rasa aku dah ceritakan benda-benda yang menarik yang telah berlaku kepada dalam episod yang ke-11 ni lah. So terima kasih sebab menonton sampai habis. Kita jumpa lagi dalam video aku yang akan datang untuk ulasan episod yang ke-12.